Minggu lepas, cikgu ada bagi tahu tentang penukaran aktif kepada pasif. Okey, dan cikgu juga ada bagi formula dia macam mana membuat penukaran dan sebagainya. So hari ini kita akan rujuk pada bahagian pasif kepada aktif. Faham? Penukaran pasif kepada aktif. Okey, sebelum kita mulakan, kita nampak tak ayat di sini, para pegawai dinasihati oleh oleh guru disiplin agar menunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid yang lain. So di sini kita tahu yang ini merupakan ayat pasif diri ketiga. Perkara pertama, dia ada kata kerja yang merangkumi imbuhan di. Kedua, kita ada perkataan oleh. Biasanya kata sendi oleh ni hanya digunakan untuk pasif diri ketiga. Kecuali kalau imbuhan ter tu kita bolehlah gunakan untuk diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, baik. Cikgu pecahkan dulu pada ayat ni Baik, kita lihat dulu. Okey, ini merupakan kata kerja. Kata kerja. Okey, ini merupakan diri ketiga. Para pengawas objek dan lebihnya ni adalah keterangan. So nampak kita dah ada objek kata kerja, diri ketiga dan juga keterangan. Baik, kalau kita rujuk benda ni, so kita akan tulis formula dulu Formula dia ialah diri pertama, kedua atau ketiga. Tak kisah ini diri ketiga kan. Katakan kalau cikgu ubah dia jadi ayat diri pertama. Contohnya kalau kita ambil saya ke apa-apa kan, dia tak ada oleh akan berada di depan. So masih penukarannya format yang sama. Formula yang samalah, senang sikit. Lepas diri pertama dengan diri kedua, diri ketiga, pelajar kena letak tengok ada kata bantu tak? Tak ada kan? So kita letak teruslah kata kerja. Kata kerja. Lepas kata kerja, kita letak objek. Kita letak objek. Nampak objek ni? Ni. Dainya lepas objek, kita tengok kita ada keterangan tau. So kita letak keterangan. Keterangan ni jangan ubah tempat. Biar dia di tempat yang asal. Kalau di belakang, biarlah di belakang. Kalau di depan, biarlah di depan. Itu maksud dia. Baik, kalau kita lihat jawapan dia akan menjadi seperti ini. Guru disiplin. Guru disiplin. Nampak diri pertama, kedua, ketiga. Mana? Ni. Guru disiplin. Apa kata kerja kita? Dinasihati, betul kan? So bila kita aktifkan, kita kena tambah, kita kena buang imbuhan di ni. Tukar menjadi imbuhan men. Imbuhan men. So dia akan jadi menasihati. Cikgu ulang balik. Guru disiplin menasihati. Nampak kata kerja menasihati. Lepas tu objek kita. Siapa? Para pengawas. Cikgu ulang balik. Guru disiplin menasihati para pengawas. Dah habis sampai sini. Tambah keterangan. Agar menunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid yang lain. So cikgu ulang balik di pertama, kedua, ketiga. Guru disiplin menasihati para pengawas agar menunjukkan contoh yang baik kepada murid. Murid yang lain. Ini untuk diri ketiga. Nampak? Katakan dia bertukar, soalan bertukar menjadi diri pertama. Contohnya pemandangan di kampung. Pemandangan di kampung nelayan itu saya lukis. Apa? Saya lukis. Pemandangan di kampung nelayan itu saya lukis. Katakan seperti itu Kalau kita ambil ayat tu, kita boleh pecahkan ayat tu kepada beberapa kategori. Iaitu kalau contohnya kalau kita ambil cikgu dah pecahkan. Awal-awal cikgu dah pecahkan untuk kamu, untuk menunjukkan kepada kamu. Baik, kalau kita lihat cikgu dah pecahkan kepada kamu. Cikgu bagi ayat yang sama Tengok ayat ni. Tengok ayat ni. Cikgu tukar ayat ni. Nampak cikgu dah pecahkan asal-asal Nampak pemandangan di kampung nelayan itu merupakan objek. Saya merupakan diri pertama, lukis merupakan kata kerja. Dekat sini tak ada keterangan. Nampak? Tak ada keterangan. So apa yang kita buat, kita tutup keterangan ni. Tak payah. So kita hanya tulis sampai mana? Objek saja. So jawapan dia akan jadi apa? Kalau diri pertama, kedua, ketiga. Saya. Nampak? Kena tambah imbuhan me. Betul kan? Saya melukis. Melukis apa? Pemandangan di kampung nelayan itu. Sampai objek. Tak ada keterangan. Betul kan? So tak perlu letak keterangan lah. So cikgu ulang balik. Saya melukis pemandangan di kampung nelayan itu. Nampak kata kerja berubah. Kalau kata kerja salah, ayat aktif kita pun salah. Ingat dia, daripada pasif kepada aktif, pelajar kena letak imbuhan men.
Okey. So sampai sinilah penukaran pasif kepada aktif. Biar kita tadi pertama dengan kedua ke atau ketiga ke, formulanya masih sama. Kalau ada keterangan, letak keterangan lah. Katakan kalau macam ada, okey, saya sudah lukis. Contohnya, saya pemandangan di kampung nelayan itu sudah saya lukis. Katakan ada perkataan sudah. Itu kata bantu. So tambah di sinilah, selepas di pertama, kedua, ketiga, tambah sudah. Tambah kata bantu di sini sebelum kata kerja. Okey. So dia akan berubah, saya sudah melukis pemandangan di kampung nelayan itu. Kalau ada kata bantulah. Tapi ayat ni tak ada kan, so kita abaikan sajalah. Okey. So cikgu berhenti di sini untuk penukaran ayat pasif kepada aktif. Dalam bahagian lain, cikgu mungkin akan jumpa kamu dengan bahagian karangan, komsas dan bahagian-bahagian lain. Okey. Sekian, terima kasih.